Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menjawab soalan tangen muka surat 117 dalam modul JUM ALK 2014. Tapi sebelum itu kita lihat dahulu konsep-konsep di dalam soalan pembinaan tangen. Okay, dalam soalan tangen ada 3 konsep utama yang perlu kita fahami. Pertama sekali, apabila sesuatu titik dikatakan sebagai titik tangen, maka sebarang garisan yang dilukis daripada titik tangen tersebut ke pusat bulatan akan membentuk garisan bersudut 90 darjah. So, dalam kes ini, A, B dan C juga akan membentuk garisan bersudut 90 darjah jika dinyatakan sebagai titik tangen. Konsep yang kedua pula ialah apabila dua bulatan bertangen secara luaran atau bersentuhan secara luaran, dia akan membentuk suatu titik tangen iaitu titik tangen C, di mana garisan A, B dan C adalah segaris. A adalah dan B adalah titik pusat bulatan, dan C adalah titik tangen. Jadi untuk mendapatkan jarak AB, kita akan campurkan jari A dengan jari bulatan B. Konsep yang ketiga pula ialah berkaitan dengan bulatan bertangen secara dalaman, di mana dua bulatan bertangen secara dalaman, di mana bulatan hijau lebih kecil, bulatan yang kuning lebih besar. Jadi untuk mendapatkan jarak A pergi ke B, kita akan tolakkan jari bulatan B ditolakkan dengan jari bulatan A untuk mendapatkan jarak A pergi ke B. So, ini adalah 3 konsep yang kamu kena faham betul-betul untuk menjawab permasalahan dalam soalan tangen. Okay, tanpa membuang masa, kita akan teruskan kepada soalan kita pada hari ini, iaitu muka surat 117. Kita akan diberikan satu pencontoh soalan dan kita akan selesaikan satu demi satu. Okay, langkah yang pertama, iaitu kita akan conteng soalan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Okay, jika dilihat di sini, untuk menconteng soalan biasanya kita akan lukiskan bulatan-bulatan yang mudah. Kalau biasanya akan ada 2 atau 3 bulatan yang mudah. Kemudian kita akan contengkan juga bulatan-bulatan bertangen, di mana kedudukan garisan tangen, di mana elips atau parabola, dan kemudian kita akan lukis semula bulatan-bulatan mudah itu menggunakan konsep-konsep ukuran yang sedia ada. Jadi, ini adalah langkah pertama yang amat penting. Jika kamu tersilap menconteng soalan dan memindahkan ukuran bulatan-bulatan mudah ini, kamu akan silap kepada jawapan-jawapan yang seterusnya. Jadi, kembali semula kepada soalan tadi, langkah yang pertama ialah conteng soalan. Jadi, kita akan contengkan soalan terlebih dahulu. Di sini akan ada bulatan mudah. Okey. Di sini juga akan ada bulatan mudah R35, di mana pusatnya di sini. Di sini juga akan ada bulatan RX. Di sini akan ada bulatan mudah R30. Di sini ada bulatan R80 kalau cikgu lukiskan dalam bentuk bulatan putus-putus. Okay. Dan di sini kita akan ada elips. Kalau elips, ini adalah suku elips. Kalau elips penuh macam ni bentuk dia. Bentuk bujur telur atau bentuk mata. Begitu. So, ini adalah secara kasar, di mana C dan D adalah garisan tangen. Jadi, bila kita lihat gambaran ini, barulah kita akan dapat menjawab soalan dengan lebih mudah. Okay. Langkah yang seterusnya ialah kita akan lukiskan bulatan-bulatan mudah. Langkah yang pertama, disebabkan soalan ini tidak memberikan titik mula, jadi kita kena ukur jarak lebar dan ketinggian maksimumnya. So, lebarnya kita boleh anggarkan, kalau dari sini ke sini adalah 100, sini pergi ke sini jaraknya adalah 35, 135. Daripada sini pergi ke sini jaraknya lebih kurang 30. Jadi 100 tambah 30 tambah 35 lebih kurang 165. Okay. Jadi kita lebihkan sedikit, sebanyak 200 atau 165 lah. Kita ambil 165 terlebih dahulu. Jadi kita lukiskan dengan ketinggian dengan lebar 165.
Habis dia 2%, 2%, 6%, 7%, 8%. Dia lagi 20%. Abang dia bagi lagi 4%. Berapa duit dia ada? Cikgu lebihkan sebanyak 170. Okey. Kemudian kita ukur berapakah ketinggian dia. Kalau kita lihat di sini 40 dengan 90 dah 130. Okey. Kita lebihkan ke atas lagi untuk 35. Jadi 90 tambah 40 130 165. Okey, kemudian kita lebihkan sikit ke bawah untuk RX tak tahu berapa. Jadi 165 kita lebihkan sekitar 200 ataupun 180. Dan nanti tak lambat tu. Ibu cakap dengan abang ada 2%. Ibu bagi lagi 4%. Berapa duit dia? 110. 6%. Tu yang ada 6% tu kat tangan abang dia tu. Okey, cikgu buat senang yang paling mudah. Cikgu buat 165 ke lebar dan juga 165 tinggi. Jangan tu. Ini adalah anggaran sahaja supaya lukisan tangen kita mencukupi ruangnya dengan ruang yang disediakan. Okey, gitu. Okey, langkah seterusnya ialah kita akan lukiskan bulatan mudah terlebih dahulu. Jadi bulatan mudahnya di sini ialah kita mulakan dengan R30. Jadi R30 turun ke bawah sebanyak 40. Bukan 40 lah. Sebab kalau di sini tadi kita dah ukur jarak di sini 35. 35 tambah dengan 40 berapa? 75. Jadi kita turunkan sebanyak 75. Pakis has RM1. He bought chocolate for 60 cents. Kita ukur 75. Tandakan. Okey. Ada berapa yang tinggal? Dia RM1. Jadi RM1 kalau 6%. Dia beli coklat 6%. satu RM1 tu sama dengan berapa sen? Okey, kita ukur 100 sen. RM1 tu sama dengan 100 sen. 75 ke bawah. Kemudian kita akan gerakkan ke kanan sebanyak 30. Okey, jadi kita gerakkan ke kanan sebanyak 30. RM1 tu. Tadi abang dah belajar RM1. Tapi kalau abang tak faham yang tu tak apa. RM1. Mana RM1? Okey, kita gerakkan ke kanan sebanyak 30. Tambah berapa? Jadi ini adalah pusat bulatan untuk R30 dan kita lukiskan bulatan R30. RM1 tu kalau kita ada duit ni. 100 Okey. sen tu maksudnya duit 50 sen. Kemudian kita akan lukiskan pula bulatan mudah yang seterusnya. 10 sen pun boleh. Bulatan R35. Mana apa buat? Okey, di mana jarak diberi lebarnya ialah 100 dari pusat R30 naik ke atas sebanyak 40. Jadi kita naikkan ke atas sebanyak 40. Campur dulu sen. RM1. RM1. Dia ada RM1. Dia beli coklat 50 sen. Berapa yang dia ada? Dan ukurannya lebarnya ialah 100 daripada pusat bulatan R30. Jadi kita kena lukiskan garisan tegak daripada pusat bulatan R30 tegak ke atas dan kita ukur jarak daripada sini ke kanan sebanyak 100. 4 sen.
dan tandakan. Okey. Faham tak? RM1 tu maksudnya 100 sen. 120 sen. Okey, jadi sini adalah pusat bulatan R35. 100 sen. Sama dengan RM1. Ibu cakap RM1, so RM1. Apa ibu buat hidup Bulan. macam Cuba. Kalau bawah. Lukiskan bulatan R35. Okey, begitu. Dan kita ada satu lagi bulatan mudah iaitu R20, tetapi untuk mendapatkan R20 kita perlu selesaikan dahulu bentuk elips. Jadi kita tinggalkan dahulu. Okey, kemudian kita lukiskan, selepas kita melukiskan bulatan mudah, fahaman kaitan garisan bulatan mudah dan bulatan yang lebih kecil. Selain daripada itu, kita juga akan lihat ada bentuk parabola ataupun elips yang berbentuk tegak begini. Jadi dia akan ada persilangan antara bulatan major dan bulatan minor. Dalam kes yang ini, kalau kita lihat di sini, kita sambungkan persilangan antara bulatan major dan bulatan minor. Okay, teruskan kepada soalan kita. Okay, dalam soalan ini kita ada suku elips. Okay, suku elips dengan paksi majornya 160 mm dan paksi minor adalah 110 mm. Jadi disebabkan dia suku, jadi kita kena akan bahagikan. Paksi majornya 160 akan jadi 80 dan paksi minor 110 akan jadi 55. Okay. Jadi kita akan lukiskan, kita akan dapatkan titik H dan juga C terlebih dahulu. Di mana H jarak telah diberi. Okey, daripada pusat R30 turun ke bawah sebanyak 90, gerak ke kanan sebanyak 30. Okay, jadi kita buatkan ukuran kita. Kita ukur ke bawah sebanyak 90. Okey, dah terlebih di kotak. Maksud di kotak kita tadi tak berapa nak betul. Jadi, kita unjurkan daripada pusat bulatan R30 tegak ke bawah. Okey, yang ni salah. Kita padamkan dahulu. Maksudnya kotak tadi kita dah terukur salah. Okey, tak apa kalau kita sedar lebih awal. Sebab kita boleh buat pembaikan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan atau menjawab soalan. Seterusnya, gerakkan ke kanan sebanyak 30. Jadi, kita lukiskan. Gerakkan ke kanan sebanyak 30. Kita ukur 30 mm.
Dan kita akan dapat titik H di sini. Okay, daripada H ini, okay, kita tahu elips bentuknya adalah bentuk bulatan mudah. Ada dua bulatan mudah, jadi akan ada satu bulatan besar dan akan ada satu bulatan kecil. Afternoon. Lari. Begitu. Okey, ada bulatan besar dan ada bulatan kecil. Jadi untuk dapatkan daripada H ke pusat bulatan kecil itu, jaraknya ialah kalau kita lihat di sini, aksi yang lebih, kalau inilah pusat bulatan, okey, O adalah pusat bulatan. Jadi jarak H ke O adalah lebih panjang jaraknya daripada C pergi ke O. Jadi H ke O adalah jaraknya bersamaan dengan jarak yang paling panjang iaitu 80. Jadi kita ukurkan 80 mm. Rasa nanti ada tingkat kan? Kita tandakan. Okey. So itu adalah pusat bulatan untuk bulatan yang besar iaitu jarinya ialah 80. Kalau ini tak tajam. Dan kita lukiskan juga bulatan dengan jari yang lebih kecil iaitu 55. Ada lagi mata dia tu. Ada lagi kita ada. Dan kita bahagikan kepada sudut 30 dan 60. Take the breakfast. Dan kita tandakan persilangan bagi sudut 30 dan 60 ini. Allah give us everything. 1, Everything. 2, 3 dan 4. Allah bagi kita segalanya. Jadi Semua Allah bagi. di sinilah timbul permasalahan pelajar nak unjur tegak atau nak unjur mendatar. Okey, kalau kamu boleh ingat, alhamdulillah. Kalau tak boleh ingat, jadi kamu unjurkan sahaja. Agak-agak je lah. Ha? Kita cuba dulu. Kalau cikgu unjurkan dahulu. Yang ini unjurkan secara mendatar. Dan ini unjurkan tegak. Macam ni abang sarapan bila? Makan tengah hari bila? Persilangannya di sini. Okey, dia akan bermula pada H dan akan berakhir pada titik A di sini. Dia bening. Dia bening. Okey. H dan A. A tak boleh berada ke atas sebab apa? Kalau ke atas dia tak akan jadi ellipse. Dia mesti salah satu. H adalah yang paling besar, part C major. H adalah untuk bulatan dengan part C yang lebih kecil iaitu part C minor. Agak-agak boleh sambung tak? H pergi ke sini dan pergi A balik. Tak logik kalau kita ambil French curve kita, benda ni tak boleh disambungkan.
Panjang. Tu dia bila waktu dia tengok benda tu. Okey. Maksudnya kita boleh sambungkan lah. Jadi kita sambungkan. Okey, gitu. H pergi ke titik A. Okey, seterusnya. Langkah yang seterusnya. Jadi, dia orang tak masuk sekolah. Ya, pergi. Tutup. Okey. Dan barulah kita boleh melukis garisan tangent antara B bulatan R20 dengan bulatan R35. Okay, kalau kita lihat di sini, kalau cikgu keluarkan, bentuknya adalah begini. Di mana ini adalah bulatan R20 dan ini adalah bulatan R35. Okey, kalau cikgu bandingkan, yang ini adalah untuk melukiskan garisan tangent, pertama sekali langkah yang pertama, kita akan sambungkan pusat pergi ke pusat. Okay, ada dua sebenarnya permasalahan yang kita boleh guna, konsep yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, bergantung kepada jenis konsep soalan yang ditanya. So, dalam kes yang ini, dan separuh bulatan. Okey, kita lukiskan separuh bulatan. Cara cikgu nak mengingatkan ini ialah, ini adalah bentuk basikal. Okey, bentuk basikal roda besar. Jadi, roda besar memerlukan sport rim ya, yang lebih kecil. Jadi kecil, jadi cikgu tolakkan 35 tolakkan dengan 20. Cara cikgu nak mengingatkannya. So, ini adalah bentuk basikal. Kita ada satu lagi bentuk, iaitu bentuk begini. Ini adalah bentuk motor Harley Davidson, mana handle lebih panjang, jadi tambah. Ini bentuk basikal. Jadi 35 tolak 20 bersamaan dengan 15. Jadi cikgu lukiskan bulatan dengan jari 15. Okey, berpusat pada bulatan yang lebih besar. Lukiskan bulatan dengan jari 15. Lihat di mana dia bersilang dengan separuh bulatan tadi. Jadi kita sambungkan dengan satu garisan lurus daripada pusat bulatan pergi ke persilangan
dengan separuh bulatan, panjangkan sehingga bersilang dengan bulatan R35 akan memberikan titik D. Selarikan garisan tersebut pada pusat bulatan A. Lukiskan garisan daripada pusat bulatan A ke bulatan sehingga bersilang dengan bulatan R20 akan memberikan titik persilangan atau titik tangent C. Okay, tunjukkan mana C, mana A dan kemudian sambungkan D pergi ke C. Pusat bulatan R80 di sini. Kita balik semula pada konsep tangent tadi. Apabila dua bulatan bertangent secara luaran atau dalaman, pusat ke pusat dan titik tangent adalah segaris. Maksudnya, titik F adalah titik tangent, ke pusat R30 dan pusat R80 adalah segaris. Daripada pusat R80 ke titik E dan pergi ke pusat R35 juga adalah segaris. Jadi, kalau jarak daripada sini pergi ke sini, F pergi ke pusat R30, jaraknya ialah 30. Jarak daripada sini pergi ke pusat R80, berapa jarak dia? Jadi kita perlu tolakkan, iaitu 80 ditolakkan dengan 30, kita akan dapat jarak di sini ialah 50. Jadi kita ukurkan dengan jarak 50 mm. Okey, berpusat pada pusat R30. Lukiskan satu lengkung dengan jejari 50 mm. Kemudian, pada pusat R35 pula, jarak daripada pusat R35 ke titik E, jaraknya ialah 35. Jarak daripada E pergi ke pusat R80, jaraknya ialah 80. Jadi, 80 tambah dengan 35 bersamaan dengan 115. Jadi, kita ukur jaraknya 115. Dan berpusat pada pusat bulatan R35, kita silangkan dengan lengkung yang kita lukis sebentar tadi akan memberikan pusat bulatan ataupun pusat bulatan bagi R80 di situ. Ukur 80 mm. Dan tandakan, lukiskan bulatan bertangent dengan bulatan R30 dan juga R35. Jangan lupa tunjukkan di manakah kedudukan titik F dan titik E, iaitu titik tangent. Caranya ialah dengan menyambungkan garisan begitu dan sambungkan yang ini pergi ke pusat bulatan di sana. Di sini adalah titik F, titik E, dan di sini adalah titik F. Tak apa-apa nak kena, jadi kita kena adjust dulu bagi cantik sedikit. Kalau aku bikin